أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan taufik, hidayah, kudrah dan iradah yang ada pada Allah Ta'ala, kita dapat hadir ke rumah Allah dan bersama-sama kita menunaikan kewajipan kita, menunaikan solat fardu maghrib. Dan insya-Allah kita akan sambung berkata Al-Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani di dalam kitab dia Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, sehingga muka surat 61 baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan batu hajar al-aswad itu daripada jauhar syurga asalnya, dan batu hajar al-aswad itu daripada jauhar syurga, yakni permata. Asalnya terlebih putih daripada laban, yakni susu, dan hitamnya itu daripada dosa anak Adam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Azza wa Jalla sonyo menjanji ia akan rumah ini, yakni Baitillah, bahawa menghajikan dia pada tiap-tiap tahun 600,000 orang. Maka jika kurang mereka itu disempurna, akan ditambah, akan dicukupkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan malaikat. Dan bahawasanya Kaabah itu dihasyarkan dia seperti pengantin yang diarakkan dia, dan tiap-tiap orang yang menghajikan dia bergantung ia dengan kelambu Kaabah, berjalan mereka di kelilingnya hingga masuk ia Baitillah akan syurga. Maka masuk mereka itu sertanya Baitillah. Jadi dia nak menyebutkan di sini, dia nak mengatakan bahawa tentang Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ini, hajar yakni batu, aswad hitam,
batu hitam. Dan dikatakan di dalam kitab ini musannif sebut Hajarul Aswad ini batu hitam. Ia daripada mana? Dia daripada syurga Allah Ta'ala, yang asalnya batu tersebut dia warna putih, lebih putih daripada laban, daripada susu. Bapa jadi hitam tu, yang kita duduk istilam, iaitu di Kaabah, yang kita duduk kucuk tu, warna putih ke warna hitam? Warna hitam. Bapa? Disebabkan dosa manusia. Jadi perkara ini disebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, nazalal hajarul aswadu minal jannah. Nabi sebut sendiri. Batu ataupun hajar tu batu dah, cuma kita orang kita kan batu hajarul aswad kita panggil. Hajar tu batu dah. Jadi batu hajarul aswad ni dia daripada syurga katanya Nabi. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban, bahawa batu tersebut asalnya lebih putih daripada susu. Fasawwadathu, maka dia menjadi hitam sebab apa? Khotoya bani Adam, disebabkan dosa-dosa anak Adam. Hak gi Mekah, hak gi haji, hak gi umrah tu kadang-kadang berhutang dengan orang 40,000 tak bayar lagi. Kadang-kadang hak gi Mekah, hak gi haji, hak dok gi mana, dok gi umrah, kadang-kadang main nombor ekor, macam-macam orang hak gi sana. Kadang-kadang hak gi umrah, gi nak buat gapo dia, gi nak selfie. Ada juga. Bukan nak buat ibadat mana pun, jadi macam-macam orang mari. Hak jenis main tino pun ada, hak jenis main gotu pun ada. Dak dok bawa dosa-dosa. Disebabkan dosa-dosa tersebutlah asalnya batu itu yang daripada syurga warnanya putih, disebabkan dosa anak Adam, maka menyebabkan batu tu jadi hitam. Jadi asal kejadiannya bila turunnya Hajarul Aswad ni, dia sangat bercahaya asal kejadian. Asal kejadian Hajarul Aswad ni, nazalallah, Allah Ta'ala turun dalam keadaan yang bercahaya. Yang mana bila mana turun, diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka kita nampak kedok cahaya tersebut tak nampak. Apa? Ditutup oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala menampakkan cahaya tersebut, nescaya cahaya tersebut menerangi daripada timur ke barat. Sebagaimana yang disebut oleh Abdullah bin Al-Aus, Abdullah Al-Aus, Amr Al-Aus, dia kata sesungguhnya Hajarul Aswad ni dan makam Ibrahim. Sebelum ni kita cakap dah berkenaan dekat dengan makam Ibrahim. 2 minggu lepas. Jadi dua benda ni, Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim, adalah dua permata daripada syurga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Daripada syurga Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah menutup nur cahaya kedua-duanya. Asal dua benda ni ada cahaya nur daripada Allah Ta'ala. Kerana bila mana jika tidak ditutup, nescaya cahaya itu menerangi daripada timur ke barat. Dan Hajarul Aswad adalah checkpoint orang panggil. Bahasa lain ni dia. Orang-orang ngajar haji, ngajar umrah. Dia kata dia checkpoint. Permulaan bagi nak tawaf. Dia start situ. Dia start di mana? Dia start di Hajarul Aswad. Kisahnya bagaimana Hajarul Aswad? Kisahnya Hajarul Aswad ini, pertama sekali Nabi Adam bila mana dia turun ke bumi, Nabi rindu. Nabi rindu kepada syurga Allah Ta'ala.
maka diturunkan ke bumi Hajarul Aswad. Nah, diturunkan ke bumi Allah Ta'ala. Bila tiba pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, Adam, Idris, Nuh. Nah, bila tiba pada zaman Nabi Nuh, berlaku banjir besar pula. Nah, maka bila berlaku banjir besar, mulianya Hajarul Aswad diangkat oleh Allah Ta'ala sekejap di langit. Sebab apa? Berlakunya banjir besar. Maka mari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim bina semula Kaabah ataupun Baitillah Al-Haram. Nah, maka Nabi Ibrahim, diringkaskan cerita, Nabi Ibrahim nak bina semula dibantu oleh anak dia Ismail. Nabi Ibrahim suruh Ismail, suruh gapo dia, tolong cari batu yang terbaik di sekeliling ni, tolong cari. Maka Ismail cari tak jumpa, maka datangnya diturunkan batu tersebut oleh Jibril alaihi salam. Maka Ismail bagi tahu kepada Ibrahim ayah dia, batu ini daripada mana? Daripada Jibril alaihi salam. Diturunkan oleh Jibril alaihi salam. Batu Hajarul Aswad. Maka disambung ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mekah tadi tu, Kaabah tadi berlaku kedok banjir, berlaku juga ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad berumur 35 tahun. Tak menjadi rasul lagi. Nabi menjadi rasul umur 40 tahun. 5 tahun lagi Nabi menjadi rasul. Maka bila berlaku banjir tersebut, yang mana banjir tersebut sangat buruk. Maka ketika itu bila dia nak bina kembali, masa tu kabilah sangat ramai ketika tu. Kabilah ketika itu mengalihkan batu Hajarul Aswad, sebab banjir ni dia alih di tempat yang molek, di tempat yang terbaik. Maka selepas binaan tersebut selesai, maka kabilah ni pakak duk berebut lah. Pakak duk berebut, duduk tanya siapa yang berhak letak batu Hajarul Aswad ini di tempatnya. Maka pakak duk royak, aku hak berhak. Kabilah ni kata aku yang berhak. Kabilah ni kata aku hak lebih berhak. Orang panggil nak mengaturkan, nak meletakkan batu Hajarul Aswad di mana, pakak duk bertelagah orang panggil. Sama-sama kabilah. Kemudian datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Masa tu Nabi berusia 35 tahun. Dengan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh siapa dia? Nabi suruh semua kabilah tadi untuk memegang kain 4 segi kain tadi itu. Nabi pun suruh pegang setiap penjuru. Maka Nabi pun meletakkan di penjuru yang Nabi nak letak Hajarul Aswad itu, maka tanpa bantahan daripada kabilah-kabilah, maka di situlah terletaknya batu Hajarul Aswad yang sehingga kini kita duk guna. Kerana apa? Kabilah-kabilah tak batas ke abuk? Kerana ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah orang panggil bukan dilantik, dah orang kata dikenali dah bahawa Nabi ketika itu dikenali sebagai Al-Amin. Jadi orang percaya belaka ke Nabi. Tengok dengan kebijaksanaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang berlaku. Iaitu Hajarul Aswad ini. Nak cerita di sini bahawa betul ke batu tersebut daripada syurga? Ya. Memang batu tersebut daripada syurga. Diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sejak daripada mana lagi? Sejak daripada Nabi Adam lagi. Kemudian kembali pada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh.
apa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa dipanggil Hajarul Aswad, bapa jadi panggil batu hitam kerana gapo? Fasawwadathu khataya bani Adam, disebabkan dosa-dosa manusia. Nah, jemaah haji tiap-tiap tahun berapa puluh ribu mari. Nah, berapa juta mari. Nah, bawa gapo dia? Bawa dosa masing-masing. Nah, jadi disebabkan itulah, maka disebabkan itulah Nabi sendiri yang sebut disebabkan dosa anak-anak Nabi, anak-anak Nabi Adam. Jadi dia kata di sini, dan diriwayatkan bahawasanya tiada masuk matahari daripada satu hari melainkan tawaf ini rumah oleh seorang daripada abdal. Setiap hari ataupun setiap tari naik, sehari-hari ini masuk rumah ini, iaitu Baitillah, iaitu di Mekah, melainkan masuknya abdal. Gapo dia abdal? Wali abdal. Nah, siapa dia wali abdal? Orang yang beriman, orang Islam yang turut perintah Allah Ta'ala, yang bertakwa sungguh-sungguh, yang dekat sungguh dengan Allah Ta'ala. Ini wali abdal. Tak segi jauh dah kita tengok kampung kita. Wali abdal ni maknanya kata disebabkan dia, orang dapat, orang panggil dapat keberkatan, orang dapat teduh, orang dapat macam-macam lah manfaat disebabkan seorang. Tak payah pergi jauh lah. Ni nak cerita lah. Kita tengok kampung kita, seorang dia yang duk ngajar ngaji, tapi kampung duk ngaji dengan dia. Tengok. Nah, orang panggil dapat ambil manfaat dengan dia, dapat teduh. Nah, dan dapat orang panggil rahmat disebabkan dia. Begitulah wali abdal. Lebih pada tu lagi lah, besar lagi lah. Nah, ni wali abdal di sisi Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja yang kenal siapa wali di sisi. Nah, jangan kita kata ni wali, ni wali ni, ni wali ni. Ada pakai royak begitu ya. Nah, melainkan diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis-hadis yang lain mengatakan di zaman, contohnya kita lah ni, zaman kita adanya satu-satu zaman 30 orang lelaki, iaitu wali abdal. Nah, bila tak ada seorang maka timbul pula, tak ada seorang timbul pula. Nah, cuma kita tak kenal lah siapa dia nya. Tak kenal. Di dalam hadis yang sahih mengatakan begitu. Nah, sezaman zaman-zaman adanya wali. Setiap seorang zaman, satu zaman adanya wali. Nah, dan tiada naik fajar daripada satu malam melainkan tawaf dengan dia satu orang daripada autad. Wali juga ni, wali autad. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kita tak kenal siapa dia. Tengok orang soleh, dia minta air Zam-Zam dengan kita pergi tolak, kita buat tak cara. Jangan. Kita kalau orang pergi Mekah ni, orang pergi Madinah ni, kita kena ihtiram laku. Kita kena, orang panggil apa? Ihtiram. Nah, supaya orang panggil nak melayani tetamu lagu mana. Kita jaga sungguh. Nah, kerana apa kita tak tahu. Nah, orang ni lagu mana? Dia ni soleh sungguh kalau lagu mana. Nah, dia. Mungkin dia tu wali. Nah, wali abdal. Mungkin dia juga ni wali autad. Jadi wali-wali ini adalah orang panggil kekasih Allah. Kekasih Allah Ta'ala. Dan kita tahu belakang perkara amrun khariqun lil adati ini, yang pertama daripada Nabi Rasul. Orang panggil apa dia? Mukjizat. Daripada kalangan Nabi tapi tak jadi Rasul lagi, tak jadi diiktiraf sebagai Nabi lagi, masuk kanak-kanak orang panggil. Orang panggil apa? Berlaku juga perkara mencari adab. Orang panggil apa? Tidak mukjizat lah. Orang panggil irhas. Ada pun wali-wali, orang panggil apa? Karamah.
Adapun dia tidak wali pun. Nah, tapi orang soleh. Berlaku ke tak perkara amrun khariqun lil adati? Perkara berlaku ke tak? Berlaku. Contohnya dia naik kapal terbang. Terhempah kapal terbang. Semua mati, seorang dia yang hidup. Ada. Dia bukan wali pun, dia orang biasa je, tapi dia orang soleh pergi sejid sokmo. Dak jemaah sokmo contoh. Buat dosa podak, dah. Mana yang duduk dengan Quran sokmo, mak surat tak tinggal contoh. Nah, semaya sunat tak tinggal. Nah, dia. Berlaku begitu. Ni orang panggil apa ni? Ma'unah. Dah, bukan ma'unah dulu tu. Dah, orang panggil ma'unah. Orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, 2, 3, 4 perkara ni orang panggil amrul khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat yang mana kalau kita tengok di luar kemampuan kita. Contohnya terbakar rumah. Semua mati belaka, rentung. Dia seorang hidup. Nah, dia seorang hidup. Dia. Boleh berlaku ke tak begini? Boleh. Nah, semua boleh berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Dan apabila putus oleh demikian itu adalah ia sebab bagi diangkatkan dia. Putus gapo? Tak ada orang mari dah Mekah. Tak ada orang mari dah Kaabah. Putus dah. Berlaku ke tak? Covid ada orang mari lagi dulu dah. Bukan tak ada terus. Ada juga ni tak ada terus ni. Berlaku ke tak? Akan berlaku. Nah, di kampung tu tak ada orang sorabut dah. Akan berlaku. Dan apabila putus oleh demikian itu adalah sebab apa? Ia sebab bagi diangkatkan dia Baitullah. Diangkatkan dia di sini makna kata dimusnahkan. Rupa-rupanya Baitullah Al-Haram ni akhir zaman akan dimusnahkan. Siapa dia musnah? Maka berpagi-pagi manusia dan sesungguhnya telah diangkatkan Kaabah, tiada dimelihat manusia baginya bekahnya. Dan ini apabila lalu atas 7 tahun tiada menghajikan dia seorang, kemudian diangkatkan Quran daripada mashaf, maka berpagi-pagi manusia tiba-tiba tinggal kirtas. Kirtas putih jua, tiada ada satu huruf jua pun. Kemudian dihilangkan Quran daripada segala hati, maka tiada ada yang menyebut satu kalimah Quran daripada nyonya Quran. Kemudian kembali manusia kepada syair. Syair ni duk menyanyi. Kembalilah manusia ni kepada apa? Menyanyi dan pengkhabaran jahiliyah. Jadi orang jahil berlaku. Akan siapa masuk? Dan keluar Dajjal dan turun Nabi Isa, membunuh akan dia Dajjal, dan adalah kiamat pada ketika itu menempati orang orang buting hampir beranak. Ni tanda gapo dia orang buting hampir beranak ni. Ayat orang tua, ayat kitab lama dah. Maknanya kata awal bulan nak kiamat. Dia awal buting orang panggil. Dekat-dekat nak kiamat benar dah ni. Dia kata gapo dia sini? Dia kata akan siapa satu masa Baitullah Al-Haram ini tak ada. Tak ada di sini buat apa? Dimusnahkan, dihancurkan oleh seseorang. Tu makna dia. Berlaku kok? Ya. Dia. Ada satu hadis, dalam satu hadis disebut daripada riwayat daripada Bukhari dan Muslim bahawa akhir zaman ni Kaabah akan dimusnahkan oleh orang Habasyah. Akan dimusnahkan oleh orang Habasyah. Sebagaimana kata Nabi, yuharribul Ka'bata Dzul Suwaiqataini. Belik lidah dia. Katanya Nabi, yuharribul Ka'bata Dzul Suwaiqataini minal Habasyah. Kaabah akan dimusnahkan oleh Zul al-Suwaiqataini. Siapa dia? Zul al-Suwaiqataini ni iaitu seseorang yang mempunyai 2 betis kecil. Itu yang disebut oleh Nabi, yang digambarkan oleh Nabi.
Daripada mana dua betis kecil ni? Daripada Habsyah. Maka hadis tersebut digambarkan di dalam riwayat yang lain, iaitu daripada hadis Muslim. Nah, kadang-kadang kita kalau baca hadis Nabi, kita tak faham dua betis kecil. Orang lagu mana Nah, maka Sahih Muslim menjawab, digambarkan dua betis kecil ni, siapa dia? Iaitu kalau digambarkan sifat betis orang kecil ni, sifat betis kecil ni biasanya orang daripada Sudan. Oh, ya betis kecil. Ni. Jadi orang alik sana. Akhir zaman orang alik sana itulah akan musnahkan Kaabah. Sebab tu kata Nabi, nak menunjukkan bahawa, nak gambarkan bahawa, nak orang panggil, nak mendalilkan, nak ayat sebut bahawa benda ni berlaku sungguh, Nabi kata ka'anni bihi aswada afhaja yaqla'uha hajaran hajara. Nah, seakan-akan aku melihat seorang yang berkulit hitam dan jauh antara kaki ke kaki yang lain, maknanya kaki dia tu jauh-jauh, duduk jauh-jauh. Dua apa dia? Yaqla'uha hajaran hajara. Orang ni menanggalkan satu persatu batu daripada Kaabah. Nabi sendiri sebut. Akhir zaman kita pun mikir, tidak Allah Ta'ala jaga ke dua tanah haram ni? Tidak ke Allah Ta'ala ada sebut ke dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan jaga Makkatul Mukarramah, jaga Kaabah ini daripada orang-orang lain yang nak memusnahkan Kaabah. Kita sendiri pun melihat bahawa peristiwa gapo dia? Tentera berkajah daripada Raja Abrahah nak musnahkan Kaabah, tiba-tiba diselamatkan siapa? Oleh Allah Ta'ala melalui burung ababil. Tapi akhir sekali Kaabah tersebut dimusnahkan oleh seseorang yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Habsyah. Patut kita pun mikir, ke Nabi Allah Ta'ala jaga? Ya, betul. Memang Allah Ta'ala jaga. Sehingga bila? Sehingga hampirnya kiamat. Bila nak berlaku kiamat betul-betul, Allah Ta'ala tak jaga dah. Allah Ta'ala tak jaga dah. Pada ketika tu Allah Ta'ala tak jaga dah Kaabah, dan disebabkan Allah Ta'ala tak jaga Kaabah, disebabkan itulah orang-orang Habsyah mampu menghancurkan Kaabah. Tambah-tambah lagi waktu tu tak ada orang dah yang beriman, tak ada dah. Nak dekat dengan kiamat betul-betul, tak ada dah orang yang beriman. Yang hidup, dan Kaabah itu tidak lagi diimarahkan, tak ada orang lagi dah masa tu. Ni orang ketika bila? Ketika berlakunya, nak berlakunya kiamat. Nak dekat-dekat sungguh dah kiamat. Maka hancurlah Kaabah. Sebab itulah kita yang ada masa ni, ada ketika ada umur lagi ni, ada pitih sikit lagi. Pergi ke Makkatul Mukarramah mengajarkan haji ataupun umrah. Bukan setakat tu saja, akan sampai satu masa mushaf yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, akan sampai satu masa jadi putih, tak ada tulisan dah. Penuh berlaku ke tak Al-Quran jadi putih? Geger dulu dah. Quran jadi putih tahun bila? 1985 ni, ambil dobit dengan Tok Guru ambil lah. Dia kata tahun 1985 ni Allah Ta'ala akad ayat Quran. Masa tu putih. Tak tahulah. Tu kedok wallahu alam lah. Dia kata. Tahun tu. Berlaku juga kedok ketika nak hampirnya kiamat. Sebab tu ada Al-Quran depan mata kita tuan-tuan ni. Bacalah Quran. Siapa masa tak ada dah. Tak boleh nak baca dah Quran. Jadi putih belakang, tulisan tak ada habis. Dan riwayah daripada Sayyidina Ali
dan pada khabar membanyakkan olehmu daripada tawaf dengan ini rumah, dahulu daripada diangkatkan dia, kemudian daripada diruntuhkan dia 2 kali dan diangkatkan dia pada kali yang ketiganya. Dia pesan kepada kita supaya ketika ada lah ni gilah buat tawaf, gilah umrah. Selama mana kita ada masa ni. Kerana apa? Siapa satu ketika diangkatkan oleh Allah Ta'ala. Dengan asbab siapa? Dengan asbab yang digambarkan oleh Nabi tadi, iaitu siapa dia? Zul al-Suwaiqataini. Iaitu 2 betis kecil, orang daripada Habsyah. Bila berlaku ni? Kita tak tahulah. Kiamat pun kita tak tahu bilanya. Tapi akan siapa masuk? Banyak dengan lambat ya. Dan riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, telah firman Allah Ta'ala, apabila aku menghendaki membinasakan dunia, memulai aku dengan rumahku, maka aku binasakan dia, kemudian aku binasakan dunia atas bekahnya. Intaha Ihya, sebagaimana disebut di dalam Ihya Ulumuddin. Betul sungguhlah. Yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, rumah pertama aku buat Baitillah. Dan rumah pertama ni jugalah yang diruntuhkan oleh dengan asbab seseorang. Allah Ta'ala juga. Hakikatnya sebagaimana disebut dalam ni, rumah pertama yang aku bina Baitillah, dan rumah pertama juga yang aku musnahkan, yakni asbab daripada lelaki daripada Habsyah tadi. Betul. Sebagaimana yang disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bangunan yang pertama dibangunkan oleh manusia, gapo dia? Lilladzi bi Bakkata. Sebagaimana disebut dalam Quran iaitu yang ada di kota Bakkah. Bakkah pun orang panggil, Makkah pun orang panggil, Ummul Qura pun orang panggil. Banyak nama dia. Itulah bangunan yang pertama yang dibangunkan. Dan juga bangunan yang pertama dimusnahkan. Itu. Dan pada khabar, apa makna khabar? Iaitu yang tersebut pada hadis. Yang tersebut pada hadis, bahawasanya Hajarul Aswad itu yakut, iaitu permata. Yakut ni permata delima lah daripada syurga, dan bahawasanya Hajarul Aswad dibangkitkan dia pada hari kiamat baginya 2 mata dan lidah. Hajarul Aswad ni bila dibangkit pada hari kiamat, dibangkit dalam keadaan lagu mana? Ada 2 mata dan ada lidah. Bapa tujuan Allah Ta'ala bangkitkan begitu? Berkata ia kecek lah, muka ada lidah. Hajarul Aswad tadi dengan apa? Dengan lidah menaik saksi ia Hajarul Aswad. Tiap-tiap orang yang istilam, yang kucuk akan dia dengan sebenarnya. Pada hari kiamat esok tuan-tuan, Hajarul Aswad dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan ada 2 mata dan ada 1 lidah. Bapa tujuan apa? Dia akan menyebut nama-nama orang yang kucuk dia. Jadi kita pergi Mekah ni, kita ada kucuk Hajarul Aswad ni. Bahkan benda tu memang bukan benda wajib, tapi nak ayatnya kelebihan kita kucuk ni ada kelebihan. Kerana apa? Bila dibangkitkan seksa, Hajarul Aswad tersebut dia akan sebut, Pak Mak, Pak Nileh ni contoh. Ni Pak Mak, Pak Nileh. Dia sebut nama-nama yang pernah istilam, yang pernah kucuk dia masa dunia dulu. Tu kelebihan orang yang kucuk. Yang istilam, iaitu pada Hajarul Aswad.
Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengkucup akan dia akan Hajarul Aswad. Nabi kereklah. Kucup Hajarul Aswad. Jadi kalau kita ada peluang kita pergi Mekah tu, betul kita tak boleh nak berlawan dengan sek-sek. Sek-sek tu arak tu, bagai tubuh besar belaka. Model lah juga bila-bila kena efek demo tu dah. Kenyek kat lah dia. Dak cium juga ni. Nak ambil peluang belagi. Dia. Jadi kita ada peluang kucu Hajarul Aswad. Kerana batu tersebut kita tahu memang daripada syurga Allah Taala. Asalnya dia bercahaya tu. Cuma ditutup oleh Allah Taala. Cahaya tersebut. Dia. Kata Wahbah Ibnu Mudabbah tersurat pada Taurah. Dua kali dia sebut tu. Serupanya. Yang ayatnya apa? Ada disebut dalam kitab Taurat. Kitab Nabi Musa alaihi salam. Gapo dia yang terkandung dalam kitab tersebut? Dia kata gapo dia? Bahawasanya Allah Azza wa Jalla membangkitkan pada hari kiamat akan 700,000 malaikat al-muqarrabin. Malaikat gapo? Malaikat muqarrabin, iaitu malaikat yang hampir dengan Allah Taala. Dan pada tangan tiap-tiap seorang daripada mereka itu rantai daripada emas kepada Baitillah Al-Haram. Disebut dalam kitab Taurat bahawa pada hari kiamat esok malaikat ni dia ambil rata, dia eret apa dia? Baitillah. Maka firman-Nya bagi mereka itu, Allah Taala sebut kepada siapa? Kepada malaikat. Pergi olehmu dan taruhkan tali ziman. Tali pengikat orang panggil. Ziman ni tali pengikat. Dengan ini segala rantai ikat. Tali ni ikat. Dan tarikkan olehmu akan dia Baitillah kepada mahsyar. Pada mahsyar. Allah Ta'ala perintah malaikat tarik Baitillah ini dengan rantai daripada emas. Tarik ke mahsyar. Maka memperbuat mereka itu, maka dia mau tu tarik, malaikat tarik. Seperti yang disuruhnya Allah Ta'ala. Maka tetap kalau hendak ditariknya, malaikat menyeru malaikat, "Hei Ka'batullah, berjalan olehmu." Maka berkata ia Kaabah, "Tiada aku berjalan hingga diberi akan pintaku." Maka menyeru malaikat daripada pihak langit, "Minta olehmu." Maka berkata ia Baitillah, "Hei Tuhanku, syafaat olehmu akan daku pada segala jiranku yang ditanam akan mereka itu di kelilingku." Keliling mana? Kawasan Mekah itulah, tanah haram, daripada mukminin. Maka mendengar ia Kaabah, Allah akan serunya Allah Ta'ala, "Sesungguhnya telah aku beri akan minta engkau." Maka dihasyarkan, dihimpunkan segala orang yang mati di Mekah, putih muka mereka itu, padahal ihram sekaliannya, dalam berpakaian ihram. Berhimpun sekaliannya di keliling Kaabah, mengucap talbiyah sekaliannya. Ini doa daripada Baitillah Al-Haram bagi orang yang pergi Mekah, didoakan oleh Baitillah tadi. Dan orang yang meninggal di mana? Di Baitillah, di sekeliling dia tu. Di perkuburan, di tanah haram. Maka mereka ini dapat gapo dia? Dapat syafaat Baitillah. Dan dibangkit ke dalam berpakaian ihram pula. Orang mati sana lah. Ni orang panggil keistimewaan orang yang mati di sana. Kemudian berkata malaikat, "Berjalan olehmu hei Ka'batullah." Malaikat suruh geraklah. Moga malaikat nak tarik ni. Tapi Ka'batillah tadi tu tak sip jalan, buat apa?
Dia nak minta dengan Tuhan dulu. Nak minta dengan Allah Ta'ala dulu. Bagi syafaat demo-demo ni dulu. Maka kata Nyonya Kaabah, tiada aku berjalan hingga diberi akan pintu. Aku tak berjalan melainkan aku minta ni aku dapat. Maka kata malaikat, pintu olehmu. Maka kata Kaabah tadi. Nah, muka Kaabah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ada mulut. Nah, dia. Maka dia kecek. Hei Tuhanku, di mana hamba engkau yang berdosa, datang mereka itu kepada aku daripada tiap-tiap pihak, padahal kusut kemusut, lagi berdebu tubuhnya. Ni gambar orang hak musafir, orang hak jalan jauh. Jalan jauh gimana ni? Gi Makkahul Mukarramah. Orang panggil musafir lah tu. Nah, meninggal mereka itu akan ahli. Oh, kita pergi umrah, kita pergi haji, kita tinggal siapa? Kita tinggal keluarga. Kita tinggal anak bini. Kita tinggal kerja buat, kita tinggal kereta. Tak kira kita tinggal belakang. Tujuan apa? Nak buat ibadat. Dan segala anak-anak dan segala kekasih mereka itu, kerana rindu mereka itu kepada aku. Oh, dia sanggup tinggal anak bini, dia sanggup tinggal kasih. Orang panggil anak bini lah kasih tu, bukan gewel. Sanggup tinggal semata-mata sebab apa? Sebab rindu kakku, kata Kaabah. Menziarah mereka itu, padahal muslimin lagi taat mereka itu hingga selesai haji, seperti barang yang engkau surat. Maka aku minta bahawa engkau aminkan, bahawa engkau amankan mereka itu daripada huru-hara yang besar. Ni kelebihan. Kelebihan orang pergi buat haji. Didoakan oleh Kaabah tu sendiri. Didoakan oleh Kaabah tu sendiri. Orang panggil apa tu? Syafaat lah tu belaka tu. Pertolongan. Dan engkau himpunkan mereka itu di kelilingku. Maka menyeru malaikat bahawasanya ada pada mereka itu. Mereka mana? Orang yang buat haji tadi. Orang yang musafir yang buat haji tadi. Beberapa orang yang berdosa. Ya sungguh pergi dalam keadaan ada dosa, ada macam-macam orang lah hak pergi haji ni. Kepada engkau, dan mengekal mereka itu atas dosa besar. Ada hak dosa besar, ada dosa kecil tu sama telur lah. Orang buat haji ni macam-macam orang ada. Hingga wajib bagi mereka itu neraka kalau kira kerana dosa dia buat ni patak neraka kalau kiranya. Maka berkata ia Kaabah, Tuhanku, aku minta syafaat pada orang yang mengerjakan dosa besar hingga wajib bagi mereka itu syurga. Aku minta, ya Allah, mudah-mudahan orang ni dapat juga masuk dalam syurga-Mu, ya Allah, walaupun dia ni buat dosa besar. Maka firmanullah Ta'ala, sesungguhnya telah aku beri syafaat akan dikau pada mereka itu, dan aku berikan pintu engkau. Hak duk minta ni aku bagi belaka. Maka menyeru malaikat, barang siapa ziarah Ka'batillah, maka hendaklah asing ia daripada manusia. Maka dijadikan mereka itu dikelilingi Baitillah Al-Haram, padahal putih segala muka mereka itu aman daripada neraka. Ni orang dibangkit pada hari kiamat seksa, tanda dia ni putih muka ni. Sebab apa? Disebabkan apa? Sebab dia pernah ziarah Mekah, sebab dia pernah buat haji di Mekah, sebab dia pernah pergi buat umrah di Mekah. Maka orang ni kita boleh nampak berbeza dengan orang tak haji pergi. Putih muka dia. Tawaf mereka itu dan talbiyah mereka itu, kemudian menyeru malaikat, hei Ka'batillah, berjalan olehmu. Maka berkata Kaabah, labbaik Allahumma labbaik,
wal khairu kulluhu biyadaik labbaik la syarika laka labbaik. Dia kata hingga akhirnya, maka menarik segala malaikat akan dia kepada mahsyar. Malaikat nak tarik tu macam-macam dia. Sebelum nak tarik tu macam-macam pintu ataupun permohonan. Daripada Kaabah tu sendiri supaya tak ketinggalan orang pun pergi Mekah ni. Supaya diampunkan dosa, mudah masuk syurga Allah Taala. Siapa doa ni? Iaitu Kaabah tu sendiri. Berjalan ia serta orang yang dikelilingnya seperti arak pengantin. Ramai-ramai bakal duk jalan. Dan pada setengah riwayat dibesarkan Kaabah hingga luah, bergantung dengan dia oleh segala orang yang mengunjung akan dia. Maknanya apa? Lagu mana suasana situ keadaan kita tak boleh nak bayar lah lagu mananya. Mengarak macam pengantin. Orang panggil luah ke apa gini ni, kita boleh bayar ke? Kita tak boleh nak bayar. Suasana keadaan lagu tu cuma disebut di dalam riwayat. Ja'alna Allah min ahli syafa'atiha. Amin. Kita minta dengan Allah Ta'ala jadikan kita ini mendapat syafaat Baitillah. Mudah-mudahan ini doa daripada musannif kita. Iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ni dapat syafaat. Syafaat ke apa? Syafaat Baitillah. Mana Baitillah duk sebut tadi lagi Baitillah. Hak mana yang ustaz? Dah boleh kira orang kita ni dah. Baitillah tu pak segitulah. Pak segitulah. Ada Baitillah Al-Haram. Al-babus sani ashar fi fadilatil amaim. Bab yang ke-12 pada menyatakan kelebihan memakai sorban. Jadi masuk bab ni rasa pakat sorban belaka rasa ni dak pandai. Mudah-mudahanlah bunga banyak kelebihan ni. Hamba tak boleh pakai ustaz buat apa pula? Takutnya rembah wasbah ke dia hamba. Jadi kita takut situ sebenarnya tak pakai tu. Bukan gapo pun. Moga boleh pandai belaka pakai sorban ni. Bonok lilik tu ada. Jadi kelebihan dia sangat besar tuan-tuan. Rugi tak pakai. Jadi insya-Allah kita akan masuk bab ni di bicara yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta adam nuri syamsika abadan bi rahmatika ya rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.